COVID-19 dia affect the whole global and Malaysia juga. Nurse pun tak cukup, doktor tak cukup. And they said they have a big problem on frontliner. Then kita pun fikir, hey, kita robotic company, why don't we do something for them? Beroperasi di Taman Impian Emas Kudai Johor, DF Automation dan Robotik adalah syarikat yang mencipta, membangunkan dan memasarkan robot untuk kegunaan industri. Syarikat ini adalah milik anak tempatan dan majoriti petugas di sini merupakan alumni Robocon yang juga alumni UTM. Di sinilah legasi Robocon bermula. Individu yang bertanggungjawab membina ekosistem industri robotik tempatan adalah Dr. Yong Chi Fai. Beliau merupakan salah seorang alumni Robocon dan kini menjadi usahawan robotik dan pensyarah yang berjaya. Kejayaan yang dinikmati pada masa kini bermula dengan penglibatan Dr. Yong di dalam pertandingan Robocon. Robocon adalah sebuah pertandingan robot tahunan di antara pelajar universiti, kolej dan politeknik di rantau Asia Pasifik dan di Malaysia. Pertandingan Robocon telah bermula sejak tahun 2002. Walaupun pada awalnya Dr. Yong tiada hala tuju di dalam pertandingan ini, tetapi jiwa mudanya sentiasa bersemangat. Ditambah pula dengan rakan-rakan yang hebat, mereka tidak kenal erti putus asa. Setiap saat dan masa dihabiskan untuk membina robot yang diharap boleh berfungsi ketika hari pertandingan nanti. Masa kita first time join pada tahun 2002, tak pernah ada pertandingan Robocon ni. So memang tak tahulah apa pertandingan ni sebenarnya. Kerajaan pun memberikan satu peruntukan lah. So kita beli sensor dan kita mengambil masa yang sangat agak lama untuk membuat satu robot. So bila kita buat sampai satu tahap, memang banyak tahap yang kita tak dapat melepasi. So buat robot tak jalan. Tapi moving forward, somehow jadi. So masa kita join competition, kami ingat robot kami adalah yang paling bagus lah. Tapi masuk competition, tiba-tiba tengok Unisiline buat robot yang okey juga, yang bagus. Bila masuk tahun yang kedua, plan apa yang kita boleh buat supaya kita boleh memenangi pertandingan itu. So sebelum tu memang exciting lah. Kita keep on fikirkan all kind of a possible strategy, all kind of a possible design, dan team member pun exciting sebab itu memang push kita untuk mempelajari sesuatu knowledge yang baru lah. Memang looking forward for the national competition. Kita memang harapkan kita menang yang Malaysia punya, lepas tu wakil Malaysia pergi ke negara lain. Robocon, pertandingan robotik yang dinanti-nantikan oleh komuniti robotik di kalangan pelajar pusat pengajian tinggi di negara ini. Inilah ruang dan peluang untuk mereka menunjukkan kebolehan dalam bidang robotik. Sejak dari tahun 2002, penyertaan pasukan UTM di dalam Robocon sememangnya diguruni oleh pasukan yang lain. Tetapi pada kejohanan Robocon kebangsaan 2019, pasukan UTM telah dikalahkan oleh pasukan USM ketika pertandingan akhir Robocon 2019. Sejarah baru tercipta, USM buat pertama kalinya menjadi juara Robocon kebangsaan. Begitulah asam garam pertandingan Robocon. Walaupun kalah, hakikatnya mereka tidak tewas. Setiap peserta Robocon sebenarnya meningkatkan kemampuan diri dan membina personaliti yang boleh membawa mereka pergi jauh dalam hidup dan kerjaya. Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. Sejak pasukan UTM menyertai pertandingan Robocon kebangsaan pada tahun 2002, UTM telah berulang kali menjadi juara Robocon kebangsaan sehingga mendapat jolokan sebagai Raja Robocon Malaysia. Kehebatan pasukan UTM memang menjadi buah mulut di kalangan komuniti Robocon. Sebagai legasi terawal Robocon UTM, Dr. Yong sangat berbangga dengan kejayaan pasukan UTM. Beliau sentiasa mengikuti perkembangan pasukan Robocon UTM walaupun beliau telah lama meninggalkan pasukan tersebut. Siapa sangka sekumpulan anak muda yang tidak tahu cara untuk membina robot pada tahun 2002 mampu menurunkan legasi mereka kepada generasi baru yang kini lebih hebat, berilmu dan maju dalam bidang robotik. Inilah wajah-wajah anak muda yang kini membanggakan UTM dan juga negara. Mereka adalah legasi Robocon yang telah mencapai kejayaan dan mendapat pengiktirafan bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara.
Saya belajar di UTM sebagai mekatronik lah, degree. And saya grad pada tahun 2000. Selepas tu saya continue master saya di UTM juga. Diambil sebagai pensyarah di sini dah pada tahun 2003. Lepas tu 2006 saya pergi ke UK for my PhD. Came back in 2010. So sekarang jawatan saya adalah Profesor Maya di Sekolah Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia. Dan saya mengajar subjek robotik, embedded system dan saya juga ada mengajar entrepreneurship lah, how to do business dan sebagainya. Posisi saya ini sangat unik. Pada masa yang sama saya ada syarikat. And in between ni, saya ada kawan-kawan yang daripada syarikat, dia kata, saya nak masuk ke UTM boleh tak in term of kolaborasi. So saya ada bawa banyak industri masuk ke universiti untuk kolaborasi. Cetusan idea kejohanan Robocon diinspirasikan dari konsep program NHK Robocon yang bermula pada tahun 1991. Sejak daripada itu, kejohanan Robocon ABU telah diadakan setiap tahun sehingga kini. Walaupun tiada pertandingan Robocon Malaysia diadakan dari tahun 2014 hingga 2017, tetapi Malaysia yang diwakili oleh Universiti Teknologi Malaysia meneruskan tradisi bertanding di Robocon ABU. Usaha keras UTM membuahkan hasil apabila mereka memenangi hadiah utama di pertandingan Robocon ABU Bangkok pada tahun 2016. Pada tahun 2002 masa saya join Robocon yang pertama kali, sebenarnya kami memang plan cukup-cukup lah nak wakil Malaysia ke Jepun masa tu. Tapi masa tu kita tak menang and tidak expect lah, memang sangat sedih lah. So tahun kedua tu 2003 memang nak menang lah, and fortunately lah kita dapat memanggil Malaysia punya dan seterusnya wakil Malaysia ke Thailand. Apabila dapat bertanding di peringkat antarabangsa memang mengujakan. Selain dapat mewakili negara dan pengalaman melawat negara lain, peserta juga dapat menimba ilmu Robocon yang baru. From there kita exchange knowledge dan sebagainya. So itu memang membuka minda kita semualah. Satu daripada teknikal, satu lagi daripada culture mereka. Kita tengok detail lagi yang bagus sebenarnya pun daripada Vietnam, daripada Thailand dan Indonesia. Dan bila saya try to understand mengapa, baru saya faham mereka banyak kilang-kilang manufacturing besar. Mereka ada banyak spare part yang mereka dekat pasar. Student-student ni boleh dapat beli motor-motor komponen dengan harga yang sangat murah. So mereka buat banyak inovasi. Ketika masih bergelar sebagai mahasiswa, apa yang penting bagi Dr. Yong adalah memenangi kejohanan Robocon kebangsaan setiap tahun, dapat sedikit wang dan mewakili negara serta pergi bertanding di pelbagai negara berbeza. Tetapi, pengalaman menyertai pertandingan Robocon di peringkat antarabangsa telah membuka mata Dr. Yong mengenai potensi bidang robotik. Situasi ini menjadikan beliau bersemangat untuk membangunkan ekosistem industri robotik tempatan. Pada masa yang sama, Robocon juga membantu mematangkan Dr. Yong untuk bijak menyelesaikan masalah, menguruskan pasukan, menjadi pemimpin dan boleh berfungsi di bawah tekanan. Robocon itu give you a platform to learn hands-on how to build a robot, to communicate with people, train your personal skill, leadership, social dan sebagainya. Itu I think sangat penting lah untuk personally. Untuk negara, sebenarnya daripada platform ni, dia akan push talent ni kepada satu level yang lebih tinggi. Dan level ni biasanya memberi this talent untuk membuka minda, dia boleh jadi seorang leader dan pada masa yang sama membuka company. Dalam satu negara ni, actually kita memerlukan lebih banyak teknologi company. Kalau tak ada Robocon ni, memang sukar sikit untuk membuka company berteknologi tinggi sebab minat tu tak ada. Walaupun sibuk dengan tugasan, hakikinya sebagai seorang pensyarah, Dr. Yong sentiasa mencari peluang untuk menyumbangkan kepakarannya kepada bidang robotik untuk membangunkan negara. Selain DAL-E dan Makcik Kia, syarikat ini juga menghasilkan Zalfa, robot pertama DF Automation yang telah dieksport ke luar negara. Sekarang ada banyak mesin
mesin ataupun robot yang digunakan di kilang-kilang. So, kita pun nampak dia punya phase of transition. Sebelum ni kalau katakan mesin dengan robot ni, dia actually bekerja sendiri saja. Sekarang teknologi pun sangat dah advance, ada internet yang laju dan sebagainya. So people are looking into bagaimana semua robot ni berkomunikasi. Daripada company DF Automation ni, kita actually membantu mengangkat barang daripada satu tempat ke satu tempat. Katakan mesin dah siap, benda tu dia nak hantar ke tempat lain. Sebelum ni dia menggunakan operator lah untuk hantarkan. So sekarang mesin dah siap, dia akan panggil robot ni akan datang, angkat this part, lepas tu dia hantar ke bahagian lain lah. Penglibatan beliau secara serius dalam bidang industri robotik dan mekanikal bermula selepas beliau menamatkan pengajian PhD dari Imperial College London pada tahun 2010 dalam bidang bioteknologi. Sebenarnya saya dah join Robocon dah lama, masa 2002 sampai dah 2006, dah 5-6 tahun. Lepas tu saya buat PhD dekat UK 2006 sampai 2010. Masa dekat sana actually saya nampak lah benda yang berbeza sikit. Saya tanya student sana, very interesting is mereka nak buat something yang boleh dijual. Mereka nak jadi Mark Zuckerberg, mereka nak jadi Larry Page yang buat Google. Membuat saya terfikir, mengapa Malaysia student kita dia tak terfikir nak buat commercialization? Sebab kalau kita tanya student, apa you nak buat selepas you dah graduate kan? Mereka cuma kata, mungkin nak jadi engineer, lawyer dan sebagainya. Tapi tak pernah tercetus mereka kata nak buat company. So tu saya pun fikir, what if kita buat some technology company yang successful so that kita boleh inspire more people to do that. Apa yang diusahakan oleh Dr. Yong dan pasukannya di DF Automation dan Robotics sebenarnya seiring dengan revolusi perindustrian keempat atau Industri 4.0. Antara faktor penentu kepada Industri 4.0 adalah melibatkan teknologi automasi untuk memudahkan kehidupan manusia dengan bantuan robot yang bakal menjadi kawan serta menguruskan hal ehwal dan tugasan harian. Buat masa kini, DF menghasilkan robot untuk kegunaan industri bagi pengangkut barang, Automate Guide Vehicle AGV yang dikenali dengan jenama Zalfa. Robot industri ini boleh bergerak ke lokasi yang ditetapkan mengikut garisan magnetik yang dipasang pada lantai dan amat sesuai digunakan dalam industri pembuatan, tekstil, otomotif, makanan, pergudangan dan pengoperasian hospital. Apabila pandemik COVID-19 melanda dunia, termasuk di Malaysia, semua industri lumpuh secara mengejut. Tetapi di DF, mereka masih bekerja mencari idea untuk membantu barisan hadapan menangani masalah COVID-19. Kita berbincang dengan director hospital, apa yang masalah dia. So, dia kata ada satu yang mereka perlukan adalah menguruskan kegunaan nurses untuk menghantar makanan. Masa tu dalam masa 17 hari, kita dah buat sebiji robot hantar ke hospital UKM, nama dia nama Aceh Kia lah. And then we get another request, hantar robot pergi ke MIPS. And MIPS ni temporary hospital dia ada sampai 400 katil. Dia minta kita hantar dalam masa 3 hari. Sebab patient akan masuk. Kalau masuk saja kita tak boleh masuk. So robot tu kita panggil DOE. So that dia mengurangkan penggunaan nurses berinteraksi dengan pesakit. Robot ni dia boleh bertugas 24 jam 7 hari. Inilah Zalfa MG Robot keluaran DF yang paling mendapat sambutan sebelum Makcik Kia 19 dan DOL-E. Sebenarnya, Makcik Kia dan DOL-E adalah Zalfa yang telah disesuaikan untuk menjadi robot pengirim makanan, dilengkapi dengan sensor lidar, kepintaran buatan AI dan motor untuk membolehkan DOL-E bergerak secara autonomi. Zalfa menjadi terkenal selepas ia digunakan oleh sebuah syarikat di Mexico dan selepas itu terus bekerjasama dengan DF untuk memasarkan robot ini ke seluruh Mexico sebelum memasuki United Kingdom dan Jerman.
Untuk buat satu bisnes, I think yang pertama tu mesti dia punya team. Kat Malaysia ni kita tak banyak company macam robotik. What we did was kita leverage dengan team UTM. So Robocon yang keluar tu kita cuba tarik. So masa tu cuma 3 orang. Slowly kita grow daripada 3 kepada 5, 10, 20. Masa tu semua pun ramai pun ex-Robocon lah. And slowly kita expand. Sekarang kita ada 60 staff lah. Masa saya start tu, saya pensyarah dengan 2 student. Tiga kami ni mechatronic student. Lepas tu kita join competition wakil Malaysia dan sebagainya. Tak pernah buat business pun. So saya ada join juga Magic East Stanford. So dia hantar kita ke Silicon Valley. And dekat UTM tu kita ada program panggil SRI, how to do pitching dan sebagainya, business model canvas. So from there start to understand how to do business and saya apply ke DF Automation. Sebab business kita ni kita buat robot. And dia bukan macam hari ni saya buat something, 1 minggu kita dah jual. Kita kena buat R&D. And R&D kadang-kadang ambil masa 1 sampai 2 tahun. So 2 tahun ni macam mana nak support fund tu, kita dapat raise fund daripada beberapa agensi. Satu daripada Credit Fund, kita dapat daripada Mosty. Ketika mula membangunkan syarikat ini, ekosistem industri robotik di negara ini tidak wujud sama sekali. Ketika itu, kebanyakan syarikat menggunakan teknologi robotik dari luar negara. Namun begitu, Dr. Yong tidak berputus asa. Sebaliknya, beliau membangunkan produk hasil penyelidikan pakar dari Malaysia dan menggunakan teknologi tempatan dengan harga yang ditawarkan adalah amat berpatutan sesuai dengan spesifikasi robot yang dibekalkan. Oleh kerana rekaan dan perincian robot yang dihasilkan oleh pasukan Dr. Yong bertaraf antarabangsa, ada pihak yang menyangka robot buatan Malaysia disangka produk dari Jepun. Terbukti pada hari ini, DF Automation dan Robotics menyediakan pelbagai penyelesaian teknologi untuk pelbagai industri. Selain sibuk mengajar di UTM dan menguruskan DF Automation dan Robotics, Dr. Yong juga membantu sebuah lagi syarikat milik alumni Robocon. Tech Care Innovation merupakan sebuah syarikat yang menghasilkan pelbagai jenis produk pemulihan dan kesihatan berteknologi tinggi. Nama saya Siang. I dari UTM graduate. I study mechatronics at UTM. Last time, I'm a team Robocon 2010 and 2011. So after graduated, on 2012, I continue my study in my PhD for bioengineering in UTM too. So after I graduated from UTM, I continue the working 1 year in other company, and then I proceed to starting my own company together with my lecturer and some friends, also to build technology that can we call it Tech Care Innovation. Company ni buat adalah untuk rehabilitation technology and fitness equipment. So we wanted to use technology to help people to improve their performance using games and AI. Fibot adalah nama alat yang digunakan oleh Encik Siang untuk mengimbangi diri bagi menguatkan otot, koordinasi badan, memperbaiki kecederaan dan mengurangkan impak kecederaan. Apa yang dibuktikan oleh Tech Care Innovation dan Dr. Yong adalah kebolehan mereka untuk berdikari pada usia yang muda. Ini menunjukkan negara tidak ketandusan anak-anak muda hebat. Sangat penting untuk ada satu mentor instruction to guide, kerana kita muda tak tahu apa, kita cuma tahu buat saja. Dr. Yong is a very dedicated lecturer, so dia tak akan rasa it's a waste of time to advise us even very small things. I still remember writing an email. He will spend 1 hour to explain to me why this is important to write it right at the first place. Then after that, I start to learn, and I learn a lot from him along the journey. Dr. Yong always tell me that mindset is very important, and he share that everything is possible, so just a matter whether you want to do it or not. Buat masa ini, 70% tenaga kerja di DF adalah lepasan UTM dan langkah berkenaan adalah merupakan satu pengiktirafan terhadap mutu pendidikan UTM, terutama dalam bidang teknologi robotik.
Usaha yang dijalankan oleh DF selaras dengan hasrat kerajaan untuk menyediakan peluang pekerjaan baharu kepada lepasan universiti agar tidak lagi bergantung pada kerajaan. Untuk DF 5 tahun akan datang, I think it's quite straightforward. Kita nak leasekan company dekat Busa. And memang kita sedang buat planning dan sebagainya lah. And the roadmap, berapa biji robot, even factory kita nak pindah ke mana dan sebagainya pun dalam perancangan lah. Robocon adalah kejohanan penting kepada komuniti robotik bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara yang terlibat dengan kejohanan ini. Pertandingan ini membolehkan pelajar yang selama ini belajar secara teori mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Selalunya, apa yang ditulis di buku tidak sama dengan apa yang dilakukan sendiri. Inilah ilmu dan pengalaman yang hanya boleh didapati apabila menyertai pertandingan Robocon. Siapa sangka bermula sebagai minat dan ingin menjadi juara Robocon kebangsaan, kini Dr. Yong bergelar usahawan teknologi tinggi yang disegani ramai. Beliau bukan sahaja berjaya membangunkan sebuah perniagaan berteknologi tinggi tetapi juga mewujudkan peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Robocon is not just about a competition, it's actually more than that. Friendship, leadership, learning, and finally it's actually pushing yourself to the limit. Once you become a Robocon, you always become a Robocon. That kind of mentality lah.